السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin mukminin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita rafa'kan kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan izinnya pada malam ini kita sempat dan berpeluang untuk meneruskan kuliah bulanan di masjid ini. Kita mari sebulan sekali, insya-Allah. Jadi untuk bulan ini kita mari hari ini. Insya-Allah bulan yang akan datang kita mari pada tarikh yang akan ditentukan kelak. Kita masih lagi di dalam perbincangan berhubung dengan urusan akhirat, kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal abadi yang kita semua menuju kepadanya. Hadirin mukminin, dalam kuliah kita pada kali ini saya akan mengulas dan berkongsi dengan tuan-tuan hadirin mukminin suatu bab yang disebut oleh para ulama, iaitu rahmah Allah kepada orang-orang yang beriman di hari akhirat, khususnya di padang mahsyar. Di antara benda yang paling diharapkan oleh kita orang-orang yang beriman, apabila kita dibangkitkan semula di padang mahsyar, dikumpulkan semula, dihimpunkan semula, apabila kita bertemu dengan keadilan Tuhan, kita berhadapan dengan hisab, berhadapan dengan mizan, berhadapan dengan sirat, kita akan dikurniakan rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, apabila Allah nak memperkenalkan diri dia, antara nama yang paling kerap diulang sebut ialah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Walillahil asma'ul husna. Bagi Allah itu nama-nama yang maha sempurna, maha baik, husna. Tetapi apabila Allah nak memulakan sesuatu surah, Allah menyebut dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab itu Allah memulakan surah-surah di dalam Al-Quran kecuali surah At-Taubah, semuanya dimulakan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kehidupan manusia ini sangat bergantung kepada rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Dan di akhirat itu tentulah lebih banyak kita mengharapkan rahmat Allah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mempunyai berapa rahmat? Berapa rahmat Allah ada? Dalam hadis yang selalu kita baca. Sebab kadang-kadang manusia
Dia tidak. Hari ini kita dengar rahmah, menu rahmah, kereta harga rahmah. Banyak orang guna rahmah. Dahulu kita ada rahmatan lil alamin. Kerana agama itu sifatnya rahmah, sifatnya kasih belas. Dan kita akan baca dalam hadis-hadis Nabi SAW bagaimana Nabi menceritakan tentang besar dan luasnya rahmat Allah, terutama kepada orang yang melakukan dosa, orang yang dibangkitkan di hadapan Allah dalam membawa dosa yang banyak, menanggung dosa yang besar. Di sisi Allah, Allah memberikan rahmat dia yang begitu besar. Kita akan tengok nanti. Sehingga ada di kalangan hamba Allah yang berbohong kepada Allah, yang mungkir janji, khianat. Dia janji dengan Allah, dia mungkir, dia khianat. Tetapi Allah tetap memberikan balasan yang maha besar. Sebab itu kita ahli sunnah, bila berurusan dengan manusia, kita senantiasa mementingkan rahmat. Rahmat. Nanti kita akan baca dalam hadis. Dan sebahagian hadis-hadis ini sangat penting untuk kita ingat bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di kalangan kita orang-orang yang beriman, Allah menyebut ruhama bainahum. Sifat-sifat orang beriman ini dia senantiasa ruhama, kasih sayang. Sesama orang Islam itu al-mu'min kal-mu'min, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Orang beriman dengan orang beriman itu seperti bangunan, saling kasih mengasihi, saling cinta mencintai. Banyak dalam hadis Nabi menganjurkan kita untuk bersifat rahmat. Jadi mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita rahmat di hari akhirat nanti. Di dalam Al-Quran Allah menyebut perkataan Ar-Rahman sebanyak 57 kali. Di dalam Al-Quran Allah ulang perkataan Ar-Rahman ada 57 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'allamal Quran. Semua itu berapa kali? 57 kali. Banyak. Gandengan dia Ar-Rahim lebih banyak. Ar-Rahim tu berapa? 114. Kalau Allah ulang banyak kali, itu menunjukkan apa? Yang pertama, menunjukkan sifat itu sangat penting. Dia ulang Ar-Rahman 57 kali dalam Quran. Dia ulang Ar-Rahim 114 kali. Penyebutan Ar-Rahim menunjukkan sifat itu begitu penting. Kata para ulama, nanti kita baca hadis, saya akan buktikan kepada tuan-tuan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman huwa dzur rahmah asy-syamilati li jami'il khalaiq fid dunya walil mu'minin fil akhirah. Apabila kita sebut Ar-Rahman syamilah, dia menyeluruh, meliputi. Syamilah, dia melitupi, merangkumi keseluruhan, li jami' khalaiq, semua masuk. Kita nak terjemah Rahman ni pemurah. Pemurah. Ar-Rahman artinya apa? Pemurah. Pemurahnya Allah ni li jami'il khalaiq, untuk semua makhluk. Pemurahnya Allah ni dia masuk dalam tu manusia, dia masuk dalam tu binatang, dia masuk dalam itu orang yang beriman, masuk juga orang kafir, semua masuk. Artinya Ar-Rahman Allah tidak ada yang terkecuali. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi Ar-Rahman ni lebih luas. Cuma dalam bahasa Melayu bila kita terjemah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dia tak sampai maksud.
Pasal itu kita kena elaborate, kita kena hurai dalam bahasa Arab. Maksudnya Ar-Rahman dia menggunakan mubalaghah. Dia menggunakan mubalaghah ni bersangatan. Artinya sesuatu yang sangat pemurah, yang sangat luas dia punya kasih sayang dia. Semua masuk dalam tu. Jadi sebab itu kita tak pelik ada orang yang sujud, ada orang yang kufur, ada orang yang taat, ada orang yang maksiat, ada orang yang dengar, ada orang yang lawan, semua dapat. Kerana apa? Kerana Rahman Allah Ta'ala. Semua masuk. Yang semayang pun dapat, yang tak semayang dapat, yang beriman dapat, yang kufur dapat, lelaki dapat, perempuan dapat, binatang dapat. Kerana apa? Ar-Rahmannya Allah. War-Rahim, War-Rahim, Dzur Rahmah lil mu'minin yaumal qiyamah. Tetapi apabila kita menyebut tentang Ar-Rahim, kasih sayang dia yang dia sebut 114 kali tu, yang ni khas lil mu'minin, khas untuk orang-orang yang beriman pada hari akhirat. Jadi kehidupan kita di akhirat esok bergantung kepada apa? Rahimnya Allah Ta'ala. Bergantung kepada belah kasihan Allah, bergantung kepada kasih sayang Allah, bergantung kepada rahmat Allah. Untuk ditimbang, untuk dihisap, untuk lalu di atas titian sirat, untuk masuk ke dalam syurga, untuk diampunkan dosa-dosa, kesemuanya itu bergantung kepada rahmat Allah. Sebab itu kita tak tahu kesudahan manusia ni, kita tak tahu. Satu orang nak pergi mana di akhirat esok kita tak tahu, pasal rahmat Allah luas. Orang yang bunuh 100 orang masuk ke dalam syurga. Orang yang hidupnya melacur masuk ke dalam syurga. Orang yang berpesan kepada anak-anaknya apabila dia mati supaya dibakar mayatnya masuk ke dalam syurga. Apabila Allah Ta'ala tanya, pasal apa kau bakar mayat kau? Pasal apa kau suruh mayat kau dibakar? Kerana kalau aku dibakar, Tuhan tidak akan jumpa aku. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Allah tanya dia, pasal apa kau suruh bakar? Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah kata, manusia yang begini teruk, dia telah underestimate, dia telah merendahkan kekuasaan Tuhan. Dia kata dekat anak dia dalam beberapa lafaz. Yang pertama dia kata, engkau bakar aku bila aku mati. Kemudian engkau biar angin tiup debu-debu tu pergi berterbangan. Yang satu lagi dia kata, pergi letak laut satu, pergi letak di gunung satu. Artinya biar debu-debu ni berceramuk. Allah Azza wa Jalla tanya dia. Tapi tuan-tuan, dalam hadis ni dia ada menarik sikit. Hadis ni apabila dia dekat nak mati, dia panggil anak-anak dia. Dia tanya anak-anak dia, apa pandangan hampa pasal aku? Dia tanya dekat anak-anak dia, apa pandangan hampa tentang diri aku? Anta khairul ab. Anak-anak dia kata, tidak ada bapa yang lebih baik di atas muka bumi ni daripada hang. Sebaik-baik bapa yang pernah wujud di atas muka bumi ni, yang begitu sayang pada anak-anak dia, yang begitu baik pada anak-anak dia, anta, engkau. Tapi tuan-tuan, hadis tu kata, dia satu orang yang tak pernah buat baik qats, walaupun sedikit. Jadi kadang-kadang kita tak pelik, ada orang dengan family dia bagus, dengan keluarga dia bagus, tapi dengan Tuhan, dengan ibadah, dengan agama dia tak bagus. Ada? Banyak. Dia boleh bawa anak dia pergi tengok wayang, dia boleh bawa anak dia pergi shopping, dia boleh bawa anak dia pergi bercuti, tapi dia tak boleh bawa anak dia pergi masjid. Anta khairul ab.
engkau sebaik-baik bapa, memenuhi tuntutan dunia tetapi tidak memberikan agama. Sayang anak sayang, bagus, pak kami bagus. Bila pak dia pesan, kata esok kalau aku mati fa'ahrikuni, bakar aku. Orang yang macam tu pun Tuhan buat masuk dalam syurga. Sehingga kan di kalangan ulama menyebut apa? Jikalah manusia mengetahui rahmatnya Allah Ta'ala ni, mereka juga tidak akan putus harapan ada kebarangkalian untuk mereka masuk dalam syurga. Orang kafir ni kalau dia tahu besarnya rahmat Allah, luasnya rahmat Allah, dia akan letak harapan, chances untuk dia masuk syurga tu ada. Setuju sampai tengah tu. Sekejap lagi kita akan tengok. Dan bila tuan-tuan dengar hadis-hadis yang saya baca nanti tentang bukti besarnya rahmat Allah, kita akan senantiasa mempunyai harapan dan sangka baik dengan Tuhan. Tapi kena dengar, kena tunggu dengar hadis-hadis itu. Baik, kita tengok sikit apa yang disebut oleh para ulama berhubung dengan perkataan Ar-Rahim, yang disebut oleh Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran. Antaranya Allah menyatakan di dalam surah Al-Ahzab ayat 43. Surah Al-Ahzab ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah bagi orang-orang yang beriman itu Allah Azza wa Jal memberikan rahima, kasih sayangnya. Allah kata wa kana bil mu'minin, bil mu'minin. Dia kata yang nak dapat rahim, rahmat dia pada hari akhirat hanya untuk orang-orang yang beriman. Kasih sayang, kasih sayang. Hadirin mukminin, Tuhan, sekali saya nak sebut, sekali saya baca hadis, tapi saya nak ulas sikit isu lah, ulas sikit. Allah apabila dia sayang satu orang, cara dia deal dengan orang tu, orang yang dia sayang tu agak pelik sikit. Betul ya? Setuju tak? Kalau tuan-tuan biasa dengar perbahasan di kalangan ulama, tuan-tuan akan dapat maksud saya. Saya ulang sekali. Allah apabila dia sayang satu orang, cara dia berurusan dengan orang yang dia sayang itu berbeza dengan apa yang kita sangka. Setuju tak? Allah apabila dia sayang satu orang, bukti dia sayang apa dia? Tuan-tuan yang baca hadis ni, tanda Allah sayang pada satu orang apa dia? Dia menguji manusia. Asyaddul bala, Nabi kata orang yang paling besar, yang paling berat ujiannya di sisi Allah al-anbiya. Allah sebut, Nabi sebut, hunalika batuliyal mu'minun, demikianlah kami menguji orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bersama dengan para rasul. Allah uji. Kemudian Nabi kata thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum. Allah apabila dia sayang satu umat, satu kaum, dia akan memberikan ujian, dugaan kepada mereka. Sedangkan bacaan kita, kalau sayang jangan bagi ujian, bagi kesenangan. Pasal itu saya kata cara Tuhan berurusan, Tuhan apabila dia berurusan dengan kita luar daripada cara kita faham. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, satu orang bapa tegas dengan anak dia, cengeng dengan anak dia, adakah itu tanda dia tak sayang? Dia sayang, sebab sayang tu dia cengeng.
Sayang tu dia tegas. Satu orang guru ke apa semua ke. Sebab itu kita tak boleh ukur satu tajuk. Saya nak besarlah, orang perempuan kena memahami tabiat orang laki-laki. Orang laki-laki ni saya nak sebutlah, kalau orang laki-laki tak setuju kena cek kelakian dia. Pasal laki-laki punya tabiat ni apa yang saya kata. Satu orang laki-laki Allah menjadikan dia ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Allah yang jadikan lelaki itu qawwam. Dia ialah pemimpin kepada wanita. Dan tabiat pemimpin, dia bercakap soal besar. Sebab itu orang laki-laki sembang dia tak sama dengan tajuk orang perempuan sembang. Orang perempuan sembang tajuk apa? Orang perempuan kalau dia berjumpa, dia sembang tajuk anak, kain terai, tajuk nak masak apa, sendu apa, tajuk biasa. Orang laki-laki tajuk bila pertukaran kerajaan. Tajuk-tajuk orang laki-laki. Krisis politik Amerika, contoh-contohlah. Orang lelaki tajuk besar. So orang perempuan dia tak boleh harapkan ketua keluarga dia, pemimpin dia duk nak tanya benda kecil-kecil ni. Tak boleh. Apatah lagi kalau lelaki, suami dia seorang pejuang, seorang pendakwah, dia tak boleh benda-benda kecil macam ni. Nak teringat bila hari jadi, nak teringat bila anniversary, yang ni bukan kerja orang lelaki-lelaki. Tapi itu tak menunjukkan dia tak sayang. Dia kata, abang bila kita anniversary, abang tak ingat, abang tak sayang cik. Banyak benda lagi aku nak fikir. Elektrik dia kata tak dapat subsidi dah. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, kita ukuran kita itu, bacaan kita itu kurang tepat. Benar-benar dia fikir benda besar, dugaan dia besar, kerja dia besar. Sebab itu sebahagian ustaz-ustaz ni yang duk ceramah ni, dia bolehlah ceramah. Orang laki-laki, dia kata orang laki-laki, orang perempuan ni semua tak payah duk buat kerja apa. Semua balik, orang perempuan, orang laki-laki balik duk sapu sampah rumah. Baguslah laki-laki buat kerja rumah, Nabi pun buat kerja rumah. Tapi tak bolehlah laki-laki yang tak buat kerja rumah ni tak bagus, suami yang zalim. Allah bahagi. Laki-laki keluar cari nafkah, wanita rabbatul bait, bertanggungjawab pada rumah tangga dia. Cara lelaki express dia punya kasih sayang tu tak sama dengan cara orang perempuan. Sebab itu saya nak bagi tahu, bila kita tengok Tuhan layan Nabi, Tuhan melayan para rasul, bukan Tuhan benci. Tuhan bagi ujian tak berhenti sat. Sehingga Allah kata ahasiban nasi ayyatruku ayyutraku ayyaqulu amanna. Quran kata ahasiban nas. Adakah manusia itu sangka dia kata aku beriman, wahum la yuftanun, sedangkan kami belum menguji dia. Jika dia orang beriman, syarat kepada iman itu ialah ujian. Maka sebab itu saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, apabila Allah menguji kita, cara Tuhan menunjukkan kasih sayang dia. Bukan dia benci, bukan dia marah, tapi dia nak habaq kata dia sayang kat kita. Baik. Kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, ketika dia mengulas tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kata dia, Allah mensifatkan namanya dengan Ar-Rahman, dan nama Ar-Rahman ini tak boleh disandang oleh makhluk. Maknanya kita tak boleh panggil sifat Ar-Rahman ni pada makhluk, tak layak. Kalau kita nak panggil, kita kena panggil Abdur Rahman, boleh. Tapi kita tak boleh letakkan dia Ar-Rahman. Ar-Rahman khas untuk Allah, tak boleh, kata Ibn Kathir. Kalau nak sebut Abdur Rahman, boleh. Kerana Ar-Rahman itu hanya layak dan sesuai bagi Allah. Tetapi kata Ibn Kathir, kalau Ar-Rahim, boleh. Maksudnya Ar-Rahman tu besar, luas, lebih daripada Ar-Rahim.
Tapi Ar-Rahim ni dia mahal tak mana? Ar-Rahim ni dia khas untuk orang-orang beriman. Baik, kita sambung. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kita tengok, saya akan mula membaca beberapa hadis untuk membuktikan rahmat Allah yang luas. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi mi'ata rahmah anzala minha rahmatan wahidah bainal jin wal ins wal bahaim wal hawam. Allah Azza wa Jalla ni di sisi dia ada mi'ata rahmah, ada 100 rahmat. Inna lillahi mi'ata rahmah. Ada berapa? 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan. Dia hanya buat turun, dia hanya berikan di dunia ini satu daripada 100. Tuan-tuan faham tak? Apa maksud dia? Dia ada 100 rahmat. Dia buat turun di dunia ni baru satu. Untuk kehidupan dunia satu ya. 99 lagi untuk apa? Untuk 99 lagi untuk akhirat. Maksudnya kalau kita nak tanya, kalau kita nak sebut mana lebih besar Allah Ta'ala akan rahmat manusia ni di dunia atau di akhirat, kita akan jawab akhirat itu lebih besar rahmat dia. Pasal itu sekali lagi tuan-tuan akan tengok, terkejut kita baca betapa besarnya rahmat Allah di hari akhirat. Benda yang kita tak jangka dan sangka Tuhan buat. Pasal apa? Dunia ni baru satu pun kita nak nampak tak sangka dah. Okey, nak bagi tuan-tuan faham, api dunia dengan api akhirat ni berapa nisbah dia? Dalam hadis Nabi kata api dunia ni berapa? Api dunia, ahlul hadis, api dunia satu. Yang ada di akhirat, di dalam neraka tu berapa lagi? 69. Api yang tuan-tuan nampak membakar di dunia ni hanyalah satu nisbah nak dibandingkan yang Allah Ta'ala simpan di akhirat tu 69 kali ganda. Yang satu ni pun terbakar hangus cerah. 69 tu 69 lagi di akhirat. Tuan-tuan, ni nak bagi tahu besar rahmat Allah ni. Dia buat turun satu. Tuan-tuan kena ikut ni. Dia buat turun satu. Satu itulah yang dapat kepada bainal jin wal ins wal bahaim wal hawam. Fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun. Satu itulah yang tuan-tuan tengok, anak sayang mak, mak sayang anak. Tuan-tuan, semua kasih sayang di dunia ini di antara ibu, anak, kawan, di antara binatang kan. Dalam hadis seekor kuda. Baca tak hadis kuda tu? Yang dia nak pijak, tengok-tengok anak dia angkat. Baca tak hadis tu? Kan Nabi kata satu ekor kuda, dia nak pijak anak dia, tengok-tengok dia tengok anak dia tak jadi pijak. Kuda ni kalau tuan-tuan tengok tabiat dia, kalau dia nak tanjai, dia nak pijak, dia tak kira dah. Tapi dia tengok-tengok anak dia. Ni yang kata binatang ni, dia tengok-tengok anak dia tarik brek, tak pijak. Satu baru. Tu baru satu. Ada lagi di sisi Allah apa?
99. Tuan-tuan tengok National Geography Animal Planet. Tengok National Geography Animal Planet. 2-3 satu ekor kerbau dalam satu kawanan. Dia bawa anak dia. Banyaklah cerita tuan-tuan, video tuan-tuan tengok. Saya suka tengok Animal Planet, National Geography. Kan kerbau tu dia dengan anak dia. Ni baru satu ni, dia dengan anak dia. Rimau tu dah tangkap dah anak dia. Apa yang mak kerbau tu buat? Mak kerbau tu patah balik. Tengoklah Animal Planet ni. Berhentilah pukul 7 punya drama tu. Kan? Banyak pengajaran. Bila kita tengok Animal Planet, kita baca hadis, syak. Dia patah balik tau. Dia patah balik, dia pergi tanduk rimau tu, singa tu. Anak dia terlepas, dia mati. Berapa? Satu. Gajah, tengok gajah di India ke di mana tau. Anak dia jatuh dalam parit. Dia punya duduk korek dengan belalai dia tu, tak tinggal. Nak bagi anak dia naik balik. Anak dia jatuh tu tak boleh nak bangkit balik. Dia punya duk pusing mai kok ni, nak korek juga anak dia. Banyak sekali contoh-contoh binatang yang tidak ada akal, tetapi menunjukkan kasih sayang, menyentuh jiwa orang-orang beriman, manusia sanubari ini. Kenapa? Kerana Tuhan telah mencampakkan satu kasih kepada makhluk. Belum kita tengok lagi manusia, ibu-ibu yang mengandung apa semua tu, kasih sayang dia. Walaupun dia sakit, tapi dia tetap mengandung. Dan dia usung 9 bulan. Perut tu pi ke mana? Quran kata wahnan ala wahnin hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Seorang ibu itu menanggung kesusahan, kepayahan demi kepayahan. Quran sebut. Tapi dia tak pernah berhenti untuk dia mengandung. Berapa tu? Yang rimau tadi, yang gajah tadi, yang manusia tadi berapa? Satu ya. Baru satu. Tuan-tuan tengok semua belah kasihan ni, tuan-tuan tengok semua kasih sayang ni, semua tu baru satu. Tuan-tuan, yang tuan-tuan duk sedekah, yang tuan-tuan duk tolong orang, yang tuan-tuan rasa kesian tu baru berapa? Satu. Di sisi Tuhan 99 lagi. Kata para ulama, kalau baru satu di dunia ni pun kita dah nampak dah Tuhan punya sayang, Tuhan punya rahmat, Tuhan tangguh azab, Tuhan bagi peluang, yang lawan dia pun Tuhan bagi. Dunia baru satu pun kita tengok sakan dah Tuhan bagi istimewa layan. Apatah lagi kalau 99 yang Tuhan akan guna di akhirat esok. Tuan-tuan dapat tak mesej tu? Berapa ramai orang yang ingkar, kufur kepada Allah, tapi Allah bagi. Dan kita kadang-kadang tengok dia lawan Tuhan, dia syirikkan Allah. Sehingga kata para ulama, orang yang mengatakan Tuhan beranak, kan? Tengok, orang yang kata Tuhan ada anak, orang yang kata Tuhan ada mak, dia bagi tak makan? Dia bagi makan tak? Dia bagi makan. Orang yang mensyirikkan Allah, orang yang menghina Allah pun dia bagi makan. Pasal apa? Pasal satu rahmat dia, dunia. Apatah lagi kalau 99 di akhirat. Nampak tu? Kemudian wa akhara, dalam hadis Muslim ni tengok. Saya sambung. Wa akhara Allah 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yawmal qiyamah.
dan Allah Ta'ala telah menyimpan. Akhara yuakhiru, takhir. Dan Allah Ta'ala telah menyimpan, dan Allah Ta'ala telah menangguhkan 99 kasih sayang dia untuk hamba-hambanya yang akan dia berikan di hari akhirat. Kalau kita duduk buat perbandingan, baru satu kita dah nampak rahmat. Allahu Akbar. Kita jadi belah kesian kan? Kita jadi sayang, kita jadi kesian. Tu baru satu. Wa akharallah tis'an wa tis'in. Allah ada 99 lagi. Tang mana yang nak dapat 99 tu? Yaumal qiyamah. Di hari kiamat. Baik. Kita baca pula hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Baik, kita dengar hadis yang kedua. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alamu akhir ahlin nar." Aku mengetahui tentang keadaan orang yang terakhir keluar daripada neraka dan yang terakhir masuk ke dalam syurga. Inni la'alamu akhir ahli an-nar khurujan minha wa akhir ahli al-jannah dukhulan al-jannah. Nabi kata, aku tahu tentang cerita keadaan orang yang terakhir keluar daripada neraka dan dialah orang yang terakhir masuk syurga. Aku tahu macam mana jadi keadaan dia lagu mana. Nabi cerita kat kita. Nabi kata, rajulun yakhruju minan nar habwan. Dia keluar dalam keadaan hangui, terbakar, hangit, rentung, merangkak, tak larat. Last sekali. Dia keluar last sekali. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada dia, fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala lahu. Allah Ta'ala pun dia pergi menghadap Allah. Dia last person. Dia pergi menghadap Allah. Allah kata apa? Idhab. Allah kata idhab fadukhulil jannah. Dia pun Allah kata hampir masuk syurga. Hampir masuk. Dia pun pi fayatiha. Dia pun pi syurga. Jalan pi syurga. Fayukhayyalu khayal. Fayukhayyalu takhayyala yatakhayyalu. Dia pergi, dia do imagine. Tuan-tuan, last sekali apa dia imagine? Penuh habislah syurga. Tak ada lah, tak celui lah. Tak celui lah. Annaha malak. Dia pipi, dia tengok semua orang masuk last. Dia kata tak ada tempat dah untuk aku. Habis lah, tak ada ruang dah untuk aku. Malak, malik, penuh. Fayarji'u. Dia pun patah balik pergi ke Allah Ta'ala. Dia kata, ya Rab, wajadtuha malak. Ya Allah, macam mana aku nak masuk? Syurga penuh lah. Syurga dah penuh lah. Tak ada tempat dah aku nak masuk. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala idhab fadukhulil jannah. Hampir masuk. Allah kata hampir masuk. Pi masuk. Fayukhayyalu ilaihi annaha mala. Fayarji'u fayaqulu ya Rab wajadtuha mala. Fayaqulullah idhab fadukhulil jannah. Dia pi, dia kata, ya Allah, tak boleh masuk, penuh. Allah kata, ni, dengar ni. Fa inna laka. Allah kata, hadis Bukhari Muslim. Fa inna laka, untuk hang yang terakhir, last. Lepas hang dah tak ada siapa dah. Lepas hang masuk dah tak ada orang lain dah. Untuk hang saja, ruang untuk hang.
Apa dia? Mithlad dunya wa asharata amthaliha. Allah kata untuk hang last hang nak masuk ada dunia kali 10 bahagian hang. Allah kata hang pergi masuk. Tuan-tuan, orang terakhir dapat dunia kali 10. Bukan palih kali 10. Dunia kali 10. Kita kalau Tuhan bagi satu relung dalam syurga pun 33,000 kaki pun tak tahu nak buat apa lah. Allah kata untuk manusia yang terakhir, dunia, luas dunia ni kali 10. Itu bahagian. Tuan-tuan tahu tak syurga luas mana? Tak tahu. Dia kata apa? Dia kata atas kharubi. Dia kata atas kharubi. Hamzah istifham. Adakah taskharubi? Ya Allah, adakah engkau nak bergurau dengan aku? Jangan main-main, jangan melawak. Takkan ada lagi ruang untuk aku. Dia piduk. Dia tanya balik tu, atas kharubi? Ya Allah, jangan main-main, jangan melawak. Au tadhaku bi, atau kau nak gelakkan aku? Bila Allah kata hampir masuklah ada 10 kali dunia untuk hang, dia kata janganlah main-main, janganlah permainkan saya. Antal malik, engkau maha raja, engkau raja segala raja, engkau Tuhan, janganlah main-main saya. Nabi Abdullah bin Mas'ud kata, bila Nabi baca hadis tu, laqad ra'aitu Rasulullah dhahika hatta badat nawajis. Nabi dalam dia duk cerita tu, dalam dia duk habaq cerita ni, dia tergelak sampai nampak gaham. Punya lawak panggil kau ni. Tuhan suruh dia masuk, dia kilah balik tanya Tuhan, jangan melawak. Nak masuk apa? Nak 10 apa? Saya orang lah. Kemudian tuan-tuan, Nabi SAW sebut apa? Nabi SAW sebut dia masuk dan dia dapat 10. Adna maksudnya apa? Rahmat Allah untuk tempat yang paling rendah, orang yang paling akhir, ranking yang paling bawah, dunia kali 10. Ini bukti apa? Rahim Allah Ta'ala, rahmat dia. Hadis Bukhari Muslim. Kita tengok satu lagi hadis juga berkaitan dengan orang yang terakhir masuk dalam syurga. Mari kita tengok yang ni lagi sakat. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW tentang orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Mari kita tengok. Nabi kata wa yabqa rajulun bainal jannah. Hadis ni diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Wa yabqa daripada Abu Hurairah. Hadis ni daripada Abu Hurairah diriwayatkan oleh al-Bukhari. Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar. Ada satu orang lelaki yang duduk di antara neraka dengan syurga. Wa huwa akhir ahli nar dukhulan al-jannah. Dia orang yang terakhir keluar. Dia duduk tang mana? Dia duduk antara neraka dengan syurga. Muqbilun biwajhihi. Muka dia menghadap api neraka. Tuan-tuan, kita kalau tak masuk api pun, tuan-tuan pergi tanya orang yang bakar sate, bakar apa? Kerja bakar sate, bakar ikan hangat ah? Hangat. Kita kalau duduk depan api, bahang dia tu mai hangat. Itu api dunia, satu daripada 70. Kawan ni dia keluar dah daripada neraka, tapi muka dia muqbilun biwajhihi. Muka dia itu menghadap ke arah neraka. Dia dah keluar dah selamat dah daripada neraka, tapi muka dia tu menghadap neraka. Qibalan nar. Dia kata, ya Rab, isrif wajhi anin nar. Ya Allah,
Boleh tak aku nak minta satu? Apa dia? Israf. Apa dia israf? Palingkan. Tu yang tuan-tuan duk baca doa Rabbana srif, kan? Doa tu kan? Ya musarrif, ya Allah, boleh tak kalau muka aku ni paling mengadap lain, hangat, dia punya bahang tu bakar muka, dia punya bahang tu aku sakit, boleh tak nak paling muka aku pi mengadap belah syurga? Pasal kita ada dua ya, satu neraka, satu lagi syurga. Maknanya la muka dia qibalin nar, muqbilun biwajihi qibalin nar, muka dia tala pi belah neraka. Dia minta kat Tuhan nak kalih menghadap syurga, boleh ke tak? Tuhan jawab. Tuhan kata apa? Tuhan kata, in fu'ila dhalik an tas'ala ghaira dhalik. Okey, fine. Kalaulah fu'ila, kalaulah aku bagi hang beralih muka pi belah syurga, antas alani, ada tak hang nak minta benda lain dah? Kah hang fikir bagi habis-habis. Sat lagi dan aku bagi, sat lagi hang ada nak minta, hang nak minta benda lain tak? Tuan-tuan, keluar daripada neraka pun besar rahmat dah. Kan? Tak ada nak tu fikir apa lagi ya. Allah tanya dia, Allah kata antas ala ghaira dhalik, ada tak benda lain yang hang nak minta? Tadi hang minta nak pusing muka menghadap syurga, okey, katalah aku bagi. Ada benda tak hang nak minta nombor 2, nombor 3? Dia kata apa tuan-tuan? Agak-agak takkan dia nak minta hak lain. Dia kata la wa izzatika fayu'ti Allahu ma yasha min ahdin wa mitsaq. Dia kata la wa izzatika, demi keagungan engkau, izzah, aku nak minta yang ni ya, aku tak mau dah hal lain. Aku janji yang ni ya, kalau boleh beralih cukup, aku tak mau dah yang lain. Allah kata hang beralih, tapi hang janji ya, hang beralih, hang jangan minta yang lain. Dia beralih. Azan lah, saya kita tengok lepas dia beralih, dia jadi guna. Azan lu, saya perhabis sikit. Mai sebulan sekali ni kena lajak sikit.
Baik. Hadirin mukminin, kita sambung hadis ni. Kemudian fayasrifullahu wajhahu. Fayasrifullahu wajhahu. Maka Allah memalingkan wajahnya ke syurga. Anin nar. Fa idza aqbala bihi 'ala al-jannah. So dia minta dekat Tuhan nak pusing, beralih kepala dia pergi menghadap syurga. Tuhan kata okey. Fayasrifullah wajhahu. Maka Allah palingkan muka dia menghadap ke syurga. Ra'a bahjataha, bahjah. Ra'a bahjataha. Dia bila beralih muka dia, dia tengok syurga, sakata, tersengat. Orang utara kata bila dia tengok bahjah. Bahjah ni segala keindahan, kecantikan apa segala bala ni, sakata, dia tersengat. Terdiam, sukut. Dia tersengat. Kita kalau tengok satu benda yang dahsyat, takjub, kita jadi apa? Keluh, terdiam. Ini yang berlaku pada dia. Pasal tadi dia tengok neraka, dia boleh sakata. Masya Allah ayyaskuta, dia pun diam, sengap. Thumma qal, kemudian dia kata, ya Rabb, ya Allah, qaddimni 'inda babil jannah. Ya Rabb, qaddimni 'inda babil jannah. Boleh tak aku nak minta satu lagi? Boleh tak? Apa dia? Qaddimni, apa? Qaddimni artinya mendepankan. Mendepankan. Artinya boleh tak bila letak aku dekat dengan pintu? Inda bab, di sisi pintu. Tadi dia minta takkan nak tengok kau jauh. Dan tengok kau jauh, oi, tak jadi pergi dekat Tuan-tuan, orang macam ni patut layan. Tadi Tuhan tanya tak dia dah? Tuhan tanya dah. Tuhan tanya dia, ada tak lagi benda yang hang nak minta? Kalau yang ni aku perkenankan, ada tak? Dia kata dia yang mengaku dia tak ada. Tiba-tiba bila dia tengok syurga, dia kata tak jadi. Tak jadi, aku nak pergi dekat. Dia mungkir janji. Dia bohong Tuhan. Dia khianat. Dia kecoh. Kan? Fayaqulullah, alaysa qad a'taita al-uhuda fama asaita in u'tita dhalik alla tas'ala ghairah. Bukankah apa yang hang minta aku dah bagi?
Hang minta tadi supaya muka hang menghadap syurga, dan hang tak mau minta dah lain-lain daripada tu, bukankah hang dah dapat? Dah. Dia kata apa? Dia kata, ya Allah, kalau kau tak bagi juga hak ni, dia kata apa? Tengok perkataan dia. Ya Rab, la akunu ashqa khalqika. Kalau kau tak perkenankan permintaan aku, kalau kau tak bawa aku pergi dekat pintu syurga, aku jadi hamba makhluk yang paling celaka. Aku tak mau. Aku nak pergi dekat. Aku tak kira. Aku nak pergi. Tuan-tuan, kita bukan nak banding dengan Allah. Kita tak bandinglah. Walillahi mathalul a'la. Allah tak layak nak dibandingkan dengan makhluk. Walillahi mathalul a'la. Bagi Allah itu contoh yang maha tinggi. Tak sesuai nak banding. Tapi kita, kehidupan manusia, orang kalau 2-3 kali akal macam ni, kan? Kita naik angin, kita naik angin. Lepas tu kadang-kadang hubungan suami isteri lah contoh. Kita tanya bini dah, nak makan ke tak? Tak tahu. Makan mana? Tak tahu. Nak makan ke tak? Tak tahu. Kadang-kadang dia tak mau habaq. Perempuan ni dia jenis tak mau habaq. Lelaki-lelaki pula yang sebahagiannya dia jenis betul. Orang lelaki-lelaki ni betul. Tak mau, tak mau. Kadang dia habaq. Dia jenis si lemak tu sedap lah. Nak makan tak? Tak mau. Sebenarnya dia mau. Dia tanya, dia kata bukan ada jual apa di Kangak Jaya tu, ada apa? Tak tahu. Dia kata buat jual pameran apa. Nak biar? Tak mau. Lepas tu patah balik. Bukan kata saya ni, contoh kehidupan. Patah balik. Buat muka mebal. Dia tanya apa siapa? Ni kehidupan ni, contoh kehidupan. Bukan saya. Kehidupan. Isteri-isteri sebahagian lah. Isteri tuan-tuan tak lah. Isteri tuan-tuan semua bidadari syurga. Buat muka obat. Apa siapa kata? Dia ingat tadi nak berhenti. Kan aku tanya dah. Hang kata mau ke tak tapi. Tengok. Jadi dalam kehidupan manusia, anak-anaknya tu juga. Tanya, ambil ni? Tak mau. Tiba-tiba dia mau. Kita duduk naik angin. Dalam kehidupan manusia ni lagu tu. Tapi yang kata Tuhan punya rahmat ni, Tuhan punya kasih sayang ni, punya manusia teruk lagu ni pun dia layan. Dia layan. Bukan sikit punya anak ni, kan? Dia kata apa? Fayu'ti. Lepas tu Allah Ta'ala tanya, kalau aku bagi hampir dekat dengan pintu syurga, dah nak minta apa-apa? Allah la, dia kata Allah tas'alani. Ada hang nak minta apa-apa lagi tak kat aku? Ghairah. Okey, tak apa, aku nak angkat hang pitak depan pintu syurga. Ada apa lagi tak? Dia kata la as'al wa izzatika. Dah. Cukup. Kali ni betul. Kali ni betul. Kali ni tak ada dah. Last. Nak pergi dekat ya. Nak pergi dekat. Anda bab. Apa yang berlaku? Fayu'ti rabbahu ma sya'a min ahdin wa mithaq. Tuhan pun angkat dia pergi letak depan pintu syurga. Lagu yang dia minta tadi 2 kali tuan-tuan, 2 kali. Fayuqaddimuhu ila babil jannah fa idza balagha babaha fara'a dhahrataha wa ma fiha minan nadrati was-surur. Bila dia pergi duduk depan pintu syurga, dia nampak Zahrah, dia nampak nadrah, dia nampak surur, dia nampak cantik, indah, bidadari, makanan, apa segalanya semua dia tak senang duduk. Dia kata apa? Dia kata, ya Rab, ya Rab,
adkhilni al-jannah. Bagi aku masuk. Ya Rabb, adkhilni al-jannah. Ya Allah, bagi aku masuk. Aku nak masuk. Tak kira. Tuan-tuan, 2 kali. 2 kali dah ni. Akhirnya saya pendekkan cerita. Fayadhaqullah azza wa jal minhu. Allah tergelak dengan kelaku dia. Laisa kamithlihi syai'. Tuhan tak sama dengan kita. Bila hadis ni fayadhaqullah, Allah gelak. Tengok kelaku dia. Allah bagi apa masuk? Allah memasukkan dia ke dalam syurga. Hadis ni tuan-tuan, bukti yang menyokong besarnya rahmat Allah. Sampai macam ni punya orang teruk, mungkir 2-3 kali, Allah buat masuk juga. Kemudian Allah kata apa? Tak masuk saja, tak berhenti lagi. Allah kata tamanni ya abd. Allah kata dekat dia tamanni ya abd. Berangan hang nak ambil apa? Dia pun berangan lah, nak ni. Tu dia punya rahmat Allah. Tamanni ya abd. Allah kata dekat dia, now hang berangan. Tamanni, hang berangan lah apa yang hang nak. Imagine hang nak apa? Isteri ke, kuda ke, harta ke, rumah ke, banglo ke, apa ke? Kah? Tamanni. Dia pun berangan apa semua lah, imagine kan. Allah kata habis lah. Tamanni. Habis lah. Min kadha wa kadha. Hadha hatta idha intahat bihi al-amani. Dia pun habis Allah nak. Tamanni ya am. Habis dah. Tamanni ya am. Tu dia tuan-tuan. Allah kata angan ni mana pernah habis. Cuba tuan-tuan tengok angan-angan mak jenin. Sampai apa? Sampai jatuh pokok. Dia satu Allah kata habis dah. Tamanni. Lagi. Mana lagi? Habis lah? Lagi. Ni orang tak akhir. Orang yang 2-3 kali mungkin janji. Allah punya layan dia. Last sekali Allah kata apa? Habis dia punya imajinasi dia, angan-angan dia, apa yang dia teringin, hajat dia apa semua habis. Qala Allah Ta'ala laka dhalik wa mithlu ma'ahu. Apa sahaja yang hang inginkan, hang bayangkan, hang cita-cita, hang teringin, walaka, bagi hang semua itu dapat. Rahmat Tuhan, kasih sayang dia. Sebab itu tuan-tuan, orang beriman lapang dada dia. Orang marah dia ke, orang maki dia ke, orang benci dia ke, orang buang ke dia ke, orang tak mau kawan dengan dia ke, orang naya dia ke, apa ke, dia tahu ada Tuhan yang sentiasa kasih dan sayang pada dia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampak Nabi sebut, la ahada asbara ala adha yasma'uhu min Allah azza wa jal. Tak ada siapa-siapa yang lebih sabar daripada Allah dan lebih pemurah daripada Allah. Innahu yushraku bihi, orang mensyirikkan dia, wa yaj'ala lahu walad, orang kata dia boleh anak, orang kata dia ada anak. Uzairun ibnullah, orang kata Uzair itu anak dia, Isa itu anak dia, orang kata macam-macam dekat dia. Thumma huwa yu'afihim, dia ampun dosa depa, wa yarzuquhum, dia bagi depa harta, makan, sihat, senang apa semua dia bagi. Kadang-kadang lebih dia bagi daripada orang yang sujud pada dia. Hadis Bukhari. Mana nak cari lagi
Adakah siapa-siapa yang orang maki dia, orang kata dekat dia, orang tuduh dia, dia pergi maaf dan dia pergi balas kawan tu dengan lebih baik? Nabi kata tak ada. La ahada asbar. Sebab itu bila kita berbicara soal rahmat Allah, soal rahim Allah pada hari akhirat, tuan-tuan, satu orang ditimbang di hadapan Allah. Ni kita nak pergi pada kesimpulan ni. Satu orang ditimbang di hadapan Allah. Sebab itu kita tak masuk syurga dengan amalan kita. Kita tak masuk syurga dengan amalan kita. Nabi kata tak masuk syurga dengan amalan kamu. Kita jangan ghurur, jangan ujub. Jangan kita tertipu dengan amalan kita. Jangan kita rasa kita besar dengan amalan kita. Allah kata apa? Kamu masuk dengan rahmat aku. Dan rahmat Allah itu sabaqat. Kita kena tahu Allah punya rahmat sabaqat, mendahului murka dia. Yang mana lebih besar, rahmat dia ke marah dia? Rahmat dia. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu rahmat Allah ni. Tuan-tuan jangan, tapi tuan-tuan jangan apa ni over pula. Saya nak baca satu hadis. Ya tuan-tuan. Hadis ni saya ingat dahsyatlah. Dahsyat. Kita tak boleh kalau kita tak baca hadis ni. Hadis Muslim. Hadis Muslim ni untuk semua orang beriman. Pasal itu sebahagian ustaz-ustaz jangan lajak lebih pada laju. Pasal itu Hasan Hudaibi dia kata nahnu du'at la qudah. Kita pendakwah yang ajak orang nak masuk syurga, kita nak bagi orang masuk syurga, kita bukan nak tahu orang dalam neraka. Saya nak tanya kat tuan-tuan, sebelum saya nak baca hadis ni, satu orang apabila dia larang satu orang buat satu benda, apa maksud dia? Satu, dia sayang kawan tu. Yang kedua, dia tak nak kawan tu buat benda yang salah. Silap faham orang ni, saya nak sebut ni. Apabila kita sebut tentang satu perbuatan tu dosa, salah, syirik, bid'ah, khurafat, apa maksud kita? Kita tak mau orang tu buat. Pasal kalau dia buat, dia berdosa. Dengan dosa dia boleh masuk neraka. Jadi orang yang larang orang ni, yang tegur orang ni, dia nak bagi kawan tu masuk ke atau dia nak bagi kawan tu tak masuk? Faham tak analogi tu? Saya bagi tahu macam ni ya. Okey. Payahlah analogi tinggi-tinggi sangat. Guna bahasa biasa. Di hadapan kawan tu ada satu lubang. Satu lubang, okey? Kita yang duduk tepi nampak lubang tu, dia tak nampak. Kita pun kata, "Oi, ada lubang. Jangan lalu kot tu. Dalam tu lubang. Kalau hang lalu, hang jatuh." Kita larang dia, kita tegur dia. Dia duduk dekat, "Oi," kita pun marah dia, cengih sikit dengan dia. Tiba-tiba dia jatuh. Dia kata apa? "Aku yang jatuh ni pasal hang pergi tegur. Aku yang jatuh ni pasal hang pi larang lah. Kalau hang tak tegur, hang tak larang, hang tak kata, aku tak jatuh." Ni yang sebahagian orang duk kata lah ni. Bila kita sebut benda tu salah, benda tu dosa, dia kata yang ni geng nak tahu orang dalam neraka. Nak tahu, kalau nak tahu kami tak tegur lah, kami tak habaq lah. Kalau kami tak sayang, lantak hang lah. Tapi kita habaq, kita tegur. Pasal apa? Pasal kita tak mau bagi dia masuk. Satu orang dia nampak satu orang nak jatuh dalam lubang, dia pun sengak, biar pi. Tak ada habaq apa, tak ada kata apa, puk dia masuk. Terima kasihlah hang tak habaq, terima kasihlah hang tak kata apa, terima kasihlah hang tak tegur. Ini yang pelik. Orang yang ditegur, dituduh kata tak sayang, ditegur, tuduh kata nak menerakakan orang, nak bagi orang jatuh. Sedangkan teguran, nasihat itu untuk menyelamatkan dia. Sebab itu susah tuan-tuan bila kita berkawan. Kita berkawan ni susah tuan-tuan. Pasal apa? Kalau kita tegur, dia marah kat kita. Sebab itu tuan-tuan, masalah tau. Bila tuan-tuan berkawan, tuan-tuan jadi mak, jadi pak ke, jadi ketua ke, jadi tu imam ke, jadi apa ke, orang akan marah kalau kita tegur. Sedangkan teguran itu untuk menyelamatkan dia.
Hadirin mukminin. Kan? Kenapa? Kita tahu kata satu orang nak tipu dia. Kita kenal penipu dia. Kita abang dia tu nak tipu hang. Siapa yang hampir tegur? Biar pergi kat aku. Hang saja kan nak bagi aku kena tipu. Tu yang hang habaq kau. Kita pun kata awak dia ni. Terlebih makan harum manis ke apa yang pelik. Ini apa yang berlaku kepada Nabi dan orang yang menyambung kerja dia. Baik tuan-tuan, last. Tidak bang hadis Muslim. Hadis Muslim. Kalau tuan-tuan dengar hadis ni, tuan-tuan lapang dada. Tuan-tuan tenang. Apa dia hadis tu? Esok ni bila kita masuk dalam neraka, sebahagian orang masuk dalam neraka. Ni masuk dalam neraka syafa'atil malaikah. Puak yang pertama akan pergi tarik keluar malaikat. Tuhan kata malaikat hampir ambil siapa yang hang nak ambil. Dia pun pergi kelas lah orang yang dia kenal, kawan dia apa semua, dia ambil. Yang ni okey boleh ambil, yang ni 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 boleh ambil. Keluarlah setengah. Habis malaikat punya turn. Wa syafa'a an-nabiyyun. Siapa dia pula? Nabi-nabi. Okey ni ikut aku. Ni dulu aku ajak dia ikut aku. Yang ni pengikut aku. Yang ni umat aku. Dia pun tarik keluar, tarik kelas. Ambil. Habis dah. Tak ada siapa dah. Tak ada siapa dah. Okey. Wa syafa'a al-mu'minun. Lepas tu siapa dia? Lepas tu orang beriman. Kawan-kawan kita lah. Malaikat pergi ambil dah orang yang dia nak bawa keluar. Nabi-nabi pun pergi kelas dah orang yang dia nak bawa keluar. Tinggal orang beriman. Orang beriman, orang soleh, kawan kita yang baik. Mana pergi kawan aku? Tengok-tengok malaikat ambil dah. Tengok-tengok Nabi ambil dah. Tak ada lah. Dia pergi ambil orang yang tak keluar lagi. Yang malaikat pun tak mau ambil kawan tu, Nabi pun tak mau ambil. Mujung ada kawan baik. Kawan tu pula bagus. Dia dah tak apalah, aku ambil hang. Lepas tu bila kita pergi, dia bagi tahu kita, tak kenal aku. Dia duduk dalam neraka, dia tak kenal aku. Kita dulu sembahyang sekali, puasa sekali, tak kenal. Tolong ah. Okey, boleh aku tolong ah. Wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Kemudian tuan-tuan, tinggallah orang yang tak ada siapa nak tolong. Malaikat mai tengok, dia terlepas ke tepi. Nabi-nabi mai, dia terpelentin pergi ke tepi. Kawan-kawan beriman pun mai tengok, keluarga pun tak ada. Dia kata habis aku. Last sekali dalam hadis ni kata, tinggallah orang-orang yang Tuhan rahmat. Fayaqbidu qabdatan minan nar. Tuhan ambil segenggam daripada ahli neraka. Qabd, satu genggam daripada ahli neraka. Fayukhriju minha qauman. Tuan-tuan tengok ni, siapa dia last sekali ni yang Tuhan ambil ni, geng mana? Agak-agak tuan-tuan siapa dia? Nabi tak tolong, malaikat tak tolong, orang beriman tak tolong. Tuan-tuan tahu pasal apa? Malaikat, Nabi, orang beriman tak tolong. Pasal mereka ni tak ada langsung kebaikan. Lam ya'malu khairan qat. Lam ya'malu khairan qat. Tak ada langsung baik. Tak ada langsung baik. Malaikat nak tolong apa? Malaikat tengok, hang mana ada kebaikan, aku kenal lah hang. Main Nabi-Nabi hang dulu aku ajak tak mau ikut. Main orang beriman, kawan-kawan dulu aku ajak hang tak mau ikut. Siapa nak tolong? Memang mereka kenal, kata dia ni tak ada langsung kebaikan. Tuan-tuan, Allah buat keluar habis cerah. Termasuklah yang tinggal tu orang yang tak pernah buat baik. Tuhan kata keluar. Tak ada siapa yang tinggal. Kalaulah rahmat Tuhan begitu luas, pasal apa kita nak pergi duduk hukum, nak pergi duduk hentam, nak pergi duduk confirmkan orang-orang yang belum tentu confirm. Pasal itu Tuhan marah sungguh. Tuhan marah sungguh orang yang jatuh hukum sebelum dia hukum. Hadis ni tuan-tuan riwayat Muslim. Jadi kalau kita tengok satu orang tak buat satu kebaikan, ada tak harapan dia untuk masuk syurga? Tuhan kata aku akan buat keluar dia. Pasal apa kalau kita pelik? Pasal apa Tuhan nak tolong juga dia sedangkan langsung dia tak ada kebaikan? Pasal kita kata 99 rahmat Allah tu ada kat dia.
rahmat dia tolong. Sebab itu dada orang beriman senantiasa tenang kerana dia tahu di sisi Allah dia ada kasih sayang yang dia boleh harapkan. 2-3 hadis yang saya baca tadi tuan-tuan memujuk hati kita. Memujuk hati-hati orang beriman bahawa apa? Allah senantiasa ada untuk kita. Dia sayang kita, dia rahmat kita, dia kasih kat kita. Jangan sangka buruk dengan dia. Yang tu ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita, Allah berkati kita dan Allah kasih kita dunia dan akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.